Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira binti Ma'aruf, memegang nombor matrik 2022215064. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk ontologi bagi sembahyang dalam agama Hindu. Sebelum pergi lebih jauh, mari kita bincangkan beberapa perkara asas tentang pengertian agama atau apa itu agama sendiri. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta peraturan yang berkaitan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Pengertian agama atau makna agama selalunya digabungkan dengan kepercayaan atau sistem kepercayaan. Jadi, apakah agama Hindu? Agama Hindu adalah agama paling kuno di dunia dengan asal-usul dan adat istiadat lebih dari 4,000 tahun yang lalu. Menurut ayat kita Nyana Dewa Natih, nama Hindu sebenarnya tidak asli. Nama ini diberikan oleh pendatang yang datang ke India berabad-abad tahun yang lalu. Mereka datang ke India melalui laluan Khyber di barat daya Himalaya. Perkataan Hindu bermaksud orang yang menaungi sungai dan Bah Indus. Kemudian, kepercayaan atau serada yang dianuti oleh mereka dikenali sebagai Hinduism ataupun agama Hindu. Pengenalan. Sembahyang adalah perbuatan meminta sesuatu dengan rendah hati dari Tuhan. Ia juga digambarkan sebagai sebarang ibadah atau lebih disifatkan sebagai sembahyang. Menurut M.K. Gandhi, ia adalah rayuan untuk mendapatkan berkat dari pencipta dan kerinduan hati untuk bersatu dengannya. Tak ada had masa khusus mengenai berapa lama sembahyang harus dilakukan kerana ia bergantung pada pegangan atau kepercayaan setiap individu. Sembahyang bertujuan untuk memberikan kesedaran, membuatkan kita merendah diri dan membantu kita melihat bahawa segalanya berlaku ada sebab tersendiri. Ia adalah masa di mana seseorang memikirkan perbuatan terkini, mengakui kelemahan mereka, memohon pengampunan dan kekuatan untuk menjadi atau bertindak dengan lebih baik. Menurut Aiwayan Saputra, salah satu tujuan dari mengajar agama adalah mewajibkan penganutnya melaksanakan solat atau ibadah, di mana dalam agama Hindu, sembahyang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian penganutnya kepada Tuhan. Apa itu sembahyang? Salah satu ciri-ciri orang yang beragama adalah menyembah Tuhan atau berdoa. Perkataan sembahyang atau solat terdiri daripada dua suku kata iaitu sembah dan hyang. Sembah bermaksud tunduk, dilakukan dengan cara tertentu untuk menyampaikan rasa hormat, perasaan atau fikiran sama ada dengan kata-kata atau tanpa kata-kata. Manakala hyang bererti dihormati atau dimuliakan dengan disembah sebagai objek pemujaan. Dalam konteks ini, sebagai Tuhan. Merupakan salah satu aktiviti keagamaan yang bertujuan untuk mengukuhkan hubungan dengan Tuhan. Menurut Musashi Tashikawa, perkataan puja berasal dari perkataan pach yang bermaksud menawarkan. Salah satu bahagian penting dalam puja adalah menawarkan ataupun offer. Puja memerlukan pelbagai bahan untuk disembahkan. Majoriti kuil di India memberikan bahan pujaan seperti air, buah, bunga dan sebagainya. Puja jarang melibatkan persembahan fizikal atau material kerana penyembah selalunya memberikan fikiran mereka kepada Tuhan. Menurut Sarah Ridley, puja adalah amalan menghormati dewa, roh atau sebahagian dari Tuhan melalui ritual, lagu dan doa. Mewujudkan hubungan kerohanian dengan Tuhan adalah komponen penting dalam puja bagi penganut Hindu. Selalunya, objek alam sekitar, acar, pasu, lukisan atau imej cetakan atau mewakili Tuhan yang digunakan semasa puja sebagai penghubung kepada Tuhan. Ia berfungsi sebagai pusat tumpuan penyembahan dan interaksi kepada Tuhan yang mengumpulkan tenaga rohani yang membolehkan penyembah berhubung secara langsung dengan pencipta. Bila dan bagaimana proses sembahyang dilakukan? Bilakah sembahyang dilakukan? Sebelum kita membincangkan mengenai sembahyang, izinkan saya menerangkan mengenai jenis-jenis ibadah kepada Tuhan. Pertama adalah pratana atau doa. Kedua adalah japa ataupun sebutan nama Tuhan atau mantra secara berulang. Ketiga adalah mantra atau doa yang dibaca daripada kitab Veda. Dan terakhir adalah puja ataupun sembahyang itu sendiri. Menurut Fatimah Al-Batul Abidatunillah, kategori sembahyang dalam agama Hindu adalah pertama, sembahyang yang dilakukan setiap hari atau Tri Sandhya. Tri bermaksud tiga dan Sandhya bermaksud sembahyang.
Trisandia adalah sembahyang 3 kali sehari, iaitu pada waktu pagi, tengah hari dan selepas matahari terbenam ataupun senja. Sembahyang yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu ataupun upacara tertentu adalah kategori yang kedua. Bagi sembahyang yang dilakukan pada setiap hari atau Trisandia, ia menggunakan mantra yang dipanggil Trisandia Puja Mantra. Jika tidak dapat dilakukan, Sodasho Panca Puja dan Panco Paca Puja boleh dilakukan pada waktu pagi atau senja. Ia perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali pada waktu pagi. Jika ini juga tidak dapat dilakukan, puja sekurang-kurangnya dilakukan dengan penyembahkan ganda dan bunga. Objektif utamanya adalah untuk memastikan hambanya melakukan puja dalam apa jua keadaan. Untuk kategori kedua pula, sembahyang yang dilakukan pada waktu tertentu. Ianya berkaitan dengan upacara tertentu seperti Deepavali dan Thaipusam. Bagaimana proses sembahyang dilakukan? Terdapat 3 elemen utama dalam puja, tidak kira di mana ia dijalankan, iaitu pertama, melihat dewa, kedua, puja atau penyembahan itu sendiri, di mana ia melibatkan persembahan bunga, buah-buahan dan makanan, dan terakhir mengambil makanan yang diberkati dan memakannya. Dengan melakukan ritual suci ini, menyembah dapat mewujudkan hubungan dengan Tuhan melalui emosi dan panca inderanya. Izinkan saya menerangkan mengenai posisi dalam sembahyang menurut Aiwaya Saputra dalam bukunya Tata Susila Sembahyang Umat Hindu. Posisi sembahyang terbagi kepada 4, iaitu Padasana ataupun kedudukan berdiri, Silasana atau kedudukan bersila untuk lelaki, Vajrasana atau kedudukan melutut untuk perempuan, dan Sawasana ataupun posisi tidur bagi yang sakit. Secara umumnya, kedudukan sembahyang di Kuil adalah Silasana dan Vajrasana. Sembahyang di rumah bagi agama Hindu. Ketua keluarga membaca doa kepada Tuhan semasa upacara puja dilakukan. Maksud, ketua keluarga akan mewakili ahli keluarga yang lain untuk melakukan puja di rumah. Ia menawarkan tempat duduk kepada Tuhannya, membasuh kakinya dan memberinya air. Gambar Tuhan dimandikan secara simbolik, dipakaikan dengan pakaian yang baru dan dihiaskan dengan perhiasan. Wangian dan salep digunakan, bunga dan kalung diletakkan di hadapan Tuhan ataupun patung yang mewakili Tuhan. Makanan seperti buah-buahan, mentega, gula dan nasi turut disembahkan. Ahli keluarga yang lain duduk di hadapan Tuhan, meneguk air yang telah diberikan kepada Tuhan dan menerima sebahagian daripada makanan yang disembahkan. Ia dianggap telah diberkati oleh Tuhan untuk hambanya. Maksudnya di sini, sebelum kita sembahyang, kita ada berikan makanan ataupun air, gula, nasi untuk disembahkan kepada Tuhan. Bila sembahyang itu dah selesai, makanan ataupun barang-barang yang kita sembahkan tadi, kita perlu ambil semula dan perlu makan atau minum kerana ia telah dianggap telah diberkati oleh Tuhan. Setiap barang-barang yang kita berikan dalam puja, dalam penyembahan tu mempunyai maksud tertentu. Sebagai contoh, bunga yang melambangkan keindahan dan kesucian, air melambangkan pembersihan, berfungsi untuk menyucikan fikiran dan perkataan ataupun perbuatan. Perkara yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas sembahyang. Pertama, perlu mandi untuk membersihkan diri. Kedua, perlu memakai pakaian yang berwarna lembut. Ketiga, menyalakan dipa atau pelita sambil mengandungkan doa. Keempat, membaca doa pembukaan. Kelima, membaca mantra dan bhajan yang anda inginkan. Keenam, melakukan arti dengan menggerakkan tali atau dulang bersama dia secara bulatan. Ketujuh, meletakkan bunga. Dan kelapan, membaca doa penutup. Sembahyang di kuil bagi agama Hindu. Sami akan membantu penganut yang lain dengan melakukan amalan ritual dan memohon keberkatan bagi pihak mereka. Sembahyang selalunya dimulakan dengan mengelilingi kuil. Diikuti dengan membunyikan loceng, menyalakan api dan berdoa. Secara tradisinya, tarian merupakan bahagian penting dalam penyembahan di kuil.
Semasa berada di kuil, penganut perlulah memakai pakaian bersesuaian iaitu pakaian yang sopan. Buka kasut sebelum memasuki kuil untuk menjaga kebersihan kuil. Apabila memasuki kuil, mulakan dengan Tuhan di kiri anda. Menghadapnya dengan posisi namaste di mana kepala ditundukkan sebentar atau melutut dan tunduk sehingga mencecah lantai. Dalam kedudukan tersebut, memberi salam kepada serta Tuhan dan teruskan sehingga selesai mengiringi kuil. Maksudnya di sini, bila kita masuk kuil tu, kena buka kasut dulu. Kemudian, bila kita masuk di kuil, kita mulakan dengan Tuhan yang kita nampak pertama sekali di bahagian sisi kiri kita. Posisi masa kita nampak Tuhan tu, kita kena buat macam ni lah, yang panggil namaste, kepala ditundukkan sedikit. Semasa berada di kuil, sekiranya terdapat sekumpulan individu berkumpul, Sami mungkin sedang melakukan upacara. Anda boleh sertai upacara tersebut. Sami akan berjalan di antara orang ramai dengan pelbagai barang. Tulang antaranya dengan pelita diisi minyak sapi yang menyala di atasnya. Berjalan dengan membawa semangkuk air atau buah-buahan, prasadam atau prasad. Mengelilingi kuil sambil menanda dahi penganut lain dengan kumkum abu atau kunyit. Jika jumpa Sami membawa pelita yang diisi minyak sapi, apa yang penganut boleh lakukan adalah meletakkan tangan macam ni di atas pelita dan kemudian sapukan ke arah mata sebanyak 3 kali. Dan step yang terakhir tu dia lakukan ke kepala. Contohnya macam ni lah. 1, 2, 3. Prasadam pula dianggap seperti berkat dari Tuhan. Cara nak ambil prasadam tu, kita pegang tangan dalam bentuk macam ni, menadah. Lepas tu dengan tangan kanan di atas tangan kiri macam ni lah. Okay. Lepas tu ambil cecair atau buah sebaik sahaja Sami menyerahkan kepada kita. Lepas tu selepas minum cecair tu, gosok ke atas bahagian atas kepala dengan sisa yang ada kat tangan. Maksudnya bila Sami bagi, posisi tangan kanan atas kiri, minum atau makan dengan sisa yang ada kat tangan tu kita gosok atas kepala. Di manakah sembahyang dilakukan? Sembahyang dilakukan di 3 tetapan utama iaitu di rumah, kawasan umum dan kuil. Dengan mana-mana dewa yang disembah di kawasan tersebut. Apa yang dilakukan ketika sembahyang di rumah? Altar adalah satu kawasan khas yang ditetapkan untuk menyembah Tuhan atau dewa sebagai pusat utama. Kalau kita perasan kat dalam rumah orang Hindu, dia ada satu bahagian yang dipanggil altar. Dia macam kuil tapi kecil saja untuk meletakkan barang-barang sembahan ataupun gambar ataupun patung yang mewakili Tuhan mereka. Bagi penganut Hindu yang sangat taat, mereka boleh pergi ke kuil setiap hari. Namun bagi penganut yang lain, mereka hanya melakukannya pada hari perayaan untuk melaksanakan nazar atau untuk meminta bantuan dari Tuhan. Jadi selalunya mereka akan melakukan puja di rumah sahaja. Segala keputusan yang diambil dan dibuat adalah berdasarkan puja yang dilakukan di rumah. Untuk beribadat di kuil, penganut perlu dibantu oleh Sami, tetapi di rumah ia adalah hubungan secara langsung dengan dewa. Meletakkan imej dewa yang disembah seperti yang saya katakan tadi, kebiasaannya ahli keluarga punya sistem agama yang sama. Meletakkan barang-barang khusus untuk penyembahan di altar, sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga melakukan puja setiap hari. Puja adalah cara untuk memberi penghormatan kepada dewa atau dewi di mana kehadirannya di rumah dianggap untuk melindungi keluarga dan memberikan tuah. Maksudnya di sini, dalam satu rumah selalunya mereka hanya menyembah Tuhan-Tuhan yang tertentu. Maksud mengikut kepercayaan mereka lah. Dan selalunya dalam satu isi rumah tu, agama setiap ahli keluarga adalah sama. Jadi barang-barang yang digunakan benda yang sama jugalah. Di kawasan umum pula, ia tidak mempunyai struktur luaran atau hanya mempunyai struktur untuk bangunan kecil untuk menandakan kewujudannya. Dewa-dewa sering dipuja melalui hidupan semula jadi seperti bukit, batu besar. Mungkin tidak mempunyai sami atau penjaga. Individu dari komuniti tersebut akan membersihkan dan menjaga secara bergilir-gilir. Bagi di kuil pula,
Penganut Hindu berpendapat bahawa dewa akan meninggalkan kuil jika imejnya tidak dijaga. Oleh itu, Sami akan tinggal di kuil bagi memenuhi kehendak dan keperluan dewa. Upacara puja dilakukan oleh Sami pada waktu subuh, tengah hari dan senja ataupun Trisanda yang saya terangkan seperti tadilah. Tidak diwajibkan bagi penganut Hindu untuk ke kuil setiap hari. Kebanyakannya melakukan ibadat di rumah. Selalunya menumpukan hanya satu dewa utama. Semuanya sebenarnya sama seperti di rumah. Bezanya adalah di kuil kita ada Sami yang bertujuan untuk memenuhi kehendak atau keperluan dewa. Dia juga akan membersihkan ataupun menjaga kebersihan kuil kerana diorang percaya kalau kuil tu kotor, Tuhan tak akan tinggal di situ. Jadi keberkatan tu tak ada lah. Okey. Dekorasi di kuil dia dibuat daripada ukiran batu atau plaster yang menceritakan kisah agama mengikut Tuhan yang disembah. Monumen utama yang mewakili dewa ditempatkan di kawasan kuil yang paling dalam. Dewa menunjukkan ciri kuil. Maksudnya di sini, dekorasi setiap kuil itu tidak sama kerana ianya bergantung kepada dewa-dewa yang diorang sembah. Contohnya diorang sembah Siva. So, dia punya dekorasi kat situ ataupun hiasan dekat kuil tu, bahagian luar kuil tu mungkin akan menceritakan mengenai Siva, macam mana hidupnya, apa yang dilakukan, macam itulah. Bagi kawasan umum ni pula, dia lebih kurang seperti kuil tapi tak ada bangunan yang betul-betul strukturnya seperti kuil. Dia selalunya macam kalau kita pernah tengok dia macam menyembah pokok besar, batu-batu yang besar, sesuatu yang diorang rasa macam ajaib. So diorang sembah benda-benda tu. Kesimpulan, puja adalah cara menghormati Tuhan atau aspek ketuhanan melalui seruan, doa, lagu atau ritual. Mewujudkan hubungan kerohanian dengan Tuhan atau Dewa adalah komponen penting dalam puja bagi pengadutnya. Dua jenis sembahyang, sembahyang harian, trisadia dan sembahyang yang dilakukan pada waktu tertentu pada upacara tertentu. Puja boleh dilakukan di luar rumah, di kuil atau di kawasan luar. Penganut Hindu sembahyang secara sendirian atau berkumpulan. Secara kumpulan, ianya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada keluarga dan masyarakat. Memberi manfaat kepada keluarga dan masyarakat, contohnya masyarakat kalau macam waktu tak ada hujan ataupun kemarau, mereka akan sembahyang untuk menyeru, sembahyang beramai-ramai untuk menyeru hujan tu turun. Sekian, tamatlah sudah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Ini adalah senarai rujukan yang saya gunakan. Sekian saja untuk presentation saya hari ini. Terima kasih atas masa yang diberikan untuk mendengar. Assalamualaikum.